سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تعسر ربي تمي بالخير. Syukur pada Allah kerana pada malam ini kita dapat bersama-sama menunaikan solat fardu maghrib secara berjemaah di surau Nurul Mustafa, Bandar Srijaya. Bandar ke Pekan? Pekan Pekan Srijaya, Maran, Pahang Darul Ma'mur. Jadi sebelum kita memulakan bual bicara ummah kita pada malam ini, jadi suka saya mempersilakan panel yang pertama, Tuan Haji Muhammad Asri bin Awang duduk ke depan. Panel yang kedua kita Al-Fadil Ustaz Muhammad Isa bin Hussein selaku pengurus cawangan Muib daerah Maran. Jadi saya memperkenalkan ahli panel yang pertama kita, memang tak asing lah di pusat di pusat kutipan zakat Pahang dan seluruh Pahang sebenarnya. Ustaz bertugas di Temeloh ya Ustaz, selaku pengurus zon tengah pusat kutipan zakat Pahang. Jadi ahli panel yang kedua kita Al-Fadhil Ustaz Muhammad Isa bin Hussein, pengurus cawangan daerah Muib cawangan daerah Maran. Juga tidak asing juga dengan tuan-tuan ahli jamaah di Qaryah Srijaya, kalau tak silap saya lah. Kerana Ustaz Isa ni selalu berada di Srijaya dan juga masuk ke dalam sana di masjid Darul Mubin. Jadi insya-Allah pada malam ini kita akan mengupas sebuah tajuk yang agak kontroversi ya. Jadi insya-Allah panel kita bersedialah untuk mengupas persoalan pada malam ini. Jadi tajuk pada malam ini, Muib tidak mengagih zakat. Betul ke? Betul ke tidak ya? Jadi saya tak nak mengulas lah. Jadi saya nak menjemputlah ahli panel kita untuk membincangkanlah apa tajuk kita pada malam ini. InsyaAllah kita akan mulakan pusingan pertama. Kita ada 30 pusingan. Boleh tuan Boleh Ustaz? 30 boleh? Tak boleh lah. Kalau saya seorang saya balik. Kalau ada teman boleh. Mana kata orang Srijaya ni kena tunggulah sampai subuh. Jadi insyaAllah di pusingan pertama ni saya akan menunjukkan soalan kepada Tuan Haji Muhammad Asri berkaitan zakat selalu dikaitkan dengan keberkatan Ustaz. Ya? Mana kalau tak bayar zakat hilang keberkatan. Ya? Kalau bolehlah Ustaz dikongsikan sedang manakah tahap kesedaran masyarakat kita dalam tanggungjawab melunaskan zakat.
seluruh mana kalau di kita ni di peringkat zon tengah katalah. Kalau itu secara khusus, kalau secara umum ni seluruh ni Pahang ni Ustaz. Jadi saya mempersilakan Ustaz untuk memberikan pencerahan insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammimil khair ya karim. Yang dikasihi sahabat saya Ustaz Nik selaku moderator bicara ataupun forum pada malam ini, dan sahabat saya juga ya, Ustaz Isa selaku pegawai MUID di Maran ya, dan ada juga sahabat kita daripada Jerantuk ya, pegawai MUID daripada Jerantuk turut serta bersama-sama dalam program malam ini. Dan alhamdulillah tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, insya-Allah pada malam ini kita akan mengupas sedikit yang berkaitan dengan zakat ya, tentang berkenaan dengan kewajipan sebagai seorang Islam kepada Allah Subhanahu wa taala ya, iaitu zakat, selain daripada ibadat-ibadat yang lain. Dan mungkin juga tuan-tuan nak tahu juga ke mana zakat ini disalurkan ya. Jadi insya-Allah hari ini kita akan bicara tuan-tuan bagaimana dan apa peranan pusat zakat ini dan apa peranan Majlis Ugama Islam Pahang. Ya, sebenarnya pusat zakat dan Majlis Islam Pahang ini dia merupakan anak beranak aja ni. Ni ibarat anak dengan ayah. Ya, jadi dia bukan orang lain. Ya, cuma kita ada peranan dan tanggungjawab serta tugasan kita yang khusus. Ya, seperti kami ini, untuk makluman tuan-tuan, ya, kita diamanahkan untuk menguruskan dan mengendalikan hal-hal berkenaan dengan pembayaran zakat ya. Jadi umat Islam yang nak ya melaksanakan menunaikan ibadat zakat ini ya, dia mesti datang dan berurusan dengan pusat zakat ya. Kalau datang ke majlis agama pun, majlis agama suruh berurusan di pusat zakat ya. Dan kemudian apabila kita telah menerima, pusat zakat telah menerima bayaran daripada umat Islam ya, maka zakat ini akan dimasukkan, diserahkan kepada Majlis Ugama Islam Pahang, dan majlis pula akan melaksanakan tanggungjawab dan amanahnya untuk ya, untuk menghabiskan zakat ini kepada golongan-golongan yang ya termaktub di dalam Al-Quran. Jadi tuan-tuan sekalian, bila kita sebut perkataan zakat ini adalah bahasa Arab. Dari segi maksud dalam bentuk kalimah perkataan ini, dia memberi erti barakah. Az-zakah al-barakah wa ziyadah wan numu. Zakat ini adalah suatu benda yang barakat, suatu perkara yang berkat ya. Jadi kalau kita tengok di sini ya, pengertian zakat itu, kalau sesiapa yang melaksanakan tanggungjawab ini dan ibadah ini, sudah tentu dia dengan pastinya akan mendapat barakah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan barakah ini apa bendanya? Ya, apakah yang dinamakan barakah ini? Ya, dia bukan hanya tertumpu kepada kebendaan barakah ini. Ya, tetapi dengan sebab kita berzakat, menyebabkan dengan zakat itu umur kita dipanjangkan oleh Allah taala. Dan hidup kita diberikan ketenangan dalam jiwa dengan sebab zakat tadi. Ya, dengan sebab kita mengeluarkan sebahagian harta kita ya, maka Allah memberikan ganjarannya, iaitulah barakah dalam hidup. Bukan hanya ditambahkan harta,
tetapi ditambahkan ketenangan dalam jiwa. Sebab itu dalam ayat yang saya baca tadi, dalam kita sembahyang maghrib tadi, dalam surah Syams, Allah menyebut di dalam ayat 9 dan 10, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Kata Allah Taala, sesungguhnya beruntung, ya, beruntung orang-orang yang menyucikan jiwanya, wa qad khaba man dassaha, dan amat rugi orang-orang yang, ya, orang-orang yang mengotorkan jiwanya. Baik, siapa dia orang yang bersih jiwa ni? Iaitu orang yang keluar zakat. Ya, sebab zakat itu memberi pengertian at-tathhir, iaitu menyucikan harta dan jiwa. Ya, bagaimana konsep menyucikan jiwa ini? Iaitulah Allah campak dan hilangkan, buangkan perasaan dan sifat bakhil yang ada dalam jiwa kita. Maka sebab itu, sesiapa yang Allah memberi kekayaan kepada mereka, ya, sekiranya bila cukup syaratnya mereka tidak menunaikan kewajipan zakat ini, mereka digelar sebagai orang yang bakhil. Orang yang bakhil. Ya. Sebab itu konsep zakat ini diambil sebahagian daripada harta. Ya, orang-orang yang mempunyai harta, orang yang diberikan kekayaan oleh Allah Taala, kemudian diserahkan sebahagiannya, dikeluarkan sebahagiannya untuk diberikan kepada golongan-golongan yang tertentu yang disebut dalam Quran. Ya, nanti golongan itu ahli panel kita yang akan cerita nanti insya-Allah. Tuan-tuan, jadi kita nak faham dulu, bila disebut zakat, ramai kadang-kadang ada sebilangan daripada kita takut. Ya, takut kenapa? Bila dia keluar zakat, maka duit dia jadi kurang. Dia takut yang itu. Sebenarnya dalam banyak ayat-ayat Al-Quran, Allah Ta'ala sebut, di antara ayat yang sering kita dengar, ya, Allah Ta'ala sebut apa? Wa aqimus salata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Kata Allah Ta'ala, dan ya, dirikanlah kamu, ya, akan solat dan tunaikanlah zakat. Maknanya perintah yang pertama selepas daripada syahadah, Allah perintah kita solat. Sebab itu solat, tuan-tuan sekalian, jangan abaikan. Ya, orang yang bayar zakat tapi tak solat, tak ada guna. Ya, sama juga orang pergi haji, orang puasa tapi tak ada solat, dia tidak mendirikan solat, tak ada guna. Sebab itu Allah letak solat ini adalah sebagai asas dan sebagai imaduddin, sebagai tiang agama. Ya, ini ya, paling penting dalam kehidupan kita. Ya, apabila seseorang itu dia beragama Islam, maka yang paling penting yang perlu dijaga iaitulah solat. Maka jaga sungguh-sungguh. Alhamdulillah kita solat. Ya, dan tambah lagi bila kita solat ini dengan betul, ya, dengan kita jaga solat sebagaimana solatnya Nabi, maka Allah akan pelihara ibadat-ibadat yang lain selepas daripada solat, termasuklah zakat. Ya, kerana kita jaga solat, dengan barakahnya solat, Allah tambahkan rezeki. Ya, bila ada rezeki lebih pada kita, ya, kita merasakan bahawa ada tanggungjawab kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana kita merasakan bahawa rezeki yang Allah kurnia kepada kita adalah milik Allah. Tuan-tuan, ya, Tuhan bagi banyak mana pun rezeki pada kita, kekayaan pada kita ni, sementara hidup kat dunia adalah pinjaman. Kenapa kita sombong, tidak mahu melaksanakan perintah Allah? Ya, wa atuz zakah, Tuhan kata tunaikanlah zakat, ini perintah Allah. Ya, kenapa Allah perintah supaya dia tunaikan zakat? Sebab Allah bagi harta kepada dia. Allah bagi harta lebih daripada orang lain. Ya, bukanlah kaya sangat, tuan-tuan. Dia dapat harta yang dia simpan, misal kata sejumlah 22,000 ringgit. 22,000 ringgit, ya, 22,100 ringgit. Ya, ada sen-sen, ada ringgit-ringgit belakang. Jadi tuan-tuan, saya nak sebutnya, ya, sesiapa yang ada duit, yang ada simpanan yang Allah beri, yang Allah bagi sementara, ya, bukan bawa ke mati ni, bukan bawa ke kubur, tak, akan tinggal kat dunia sementara. Ya, yang kekal dengan kita iaitulah amal. Di antara amal yang akan pergi bersama-sama kita apabila kita mati iaitulah zakat. Tuhan akan tanya, harta yang aku beri kepada kamu, adakah kamu bersih untuk zakat ataupun tidak? Ini akan disoal. Tuhan tak tanya harta bila kamu mati, banyak mana kamu bawa harta dalam kubur, tak. Ya, Allah tanya tentang amal.
Sebab itu harta benda, segala harta benda ini adalah sementara. Ya, dan Allah bagi untuk menguji keimanan kita, untuk uji keimanan kita. Ya, tuan-tuan, Allah bagi harta kita, Allah bagi sihat tubuh badan pada kita, Allah bagi anak-anak pada kita, Allah bagi rumah pada kita, tempat tinggal, kenderaan dan sebagainya, semua ujian daripada Allah Ta'ala. Ya, cuma Allah nak lihat mana satu di antara ayyukum ahsanu amala, mana di antara kamu yang lebih baik amalannya kepada Allah. Siapa dia? Yang mana orang-orang yang dikurniakan harta, ya, yang sebagaimana jumlah saya sebut tadi, apabila dia menyimpannya selama setahun, maka diwajibkan oleh Allah Ta'ala untuk dikeluarkan sebahagian daripadanya, kerana itu adalah hak orang-orang golongan yang memerlukan, iaitulah golongan yang 8 yang disebut dalam Quran. Antaranya iaitulah hak fakir miskin. Tuan-tuan, ya, kalau tuan-tuan ni ada harta, tuan-tuan renung sejenak, oh rupa-rupanya aku dah simpan bukan sekadar 20,000, bukan sekadar 20,000, bahkan berpuluh-puluh ribu, hatta ratus ribu. Kena ingat, wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Dalam harta kekayaan kita ada hak orang lain. Ya, ada hak orang lain. Hak siapa? Antaranya hak fakir miskin. Yang mereka ini berhak daripada harta kita apabila harta kita ini telah mencukupi syarat. Syaratnya apa? Harta kita cukup kita simpan setahun. Ya, yang keduanya bukan sekadar simpan setahun, duit kita mencukupi nisab. Sekarang ni nisab dia iaitu, ya, kalau mengikut ukuran timbangan 85 gram emas, nilai semasa sekarang ni iaitu RM22,107. Ada sen-sen kat belakang. Saya tak sebut, tak apalah, tuan-tuan tak payah ingat. Ya, kita ambil yang kasar. Berapa ribu? 22,000. Bila kita simpan sebanyak itu setahun, duit kita dah, maknanya Allah wajibkan kepada kita 2.5%, ya, daripada harta yang kita simpan itu hak fakir miskin. Yang ini wajib dipisahkan daripada kita. Siapa yang tak keluar zakat, dia telah membiarkan harta dia itu bercampur dengan harta yang bersih, harta yang kotor bercampur dengan bersih, harta itu semua menjadi kotor. Ya, harta itu menjadi kotor. Sebab itu Nabi berpesan pada kita, ubatilah harta kamu itu, ya, dalam harta kita ini ada penyakit. Nabi kata, dalam harta kita ada penyakit, dan ubatilah penyakit harta itu dengan zakat. Ya, banyak hadis-hadis yang menceritakan tentang, ya, kehebatan zakat ini. Jadi tuan-tuan jangan risau, jangan takut tentang zakat ni. Ya, jangan risau, jangan takut tentang zakat. Ya, dan perlu kita ingat, bila mana Allah bagi lebih harta kepada kita daripada orang lain, bermakna Allah nak perintahkan kita supaya kita, ya, menjadi, ya, hubungan kita lagi kuat dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan zakat tadi. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, orang yang mana-mana orang yang membersihkan harta dia, iaitu dikenali sebagai orang yang membayar zakat, dia mendapat jiwa yang bersih yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Di antara jiwa yang bersih, ya, hidup dia dirasa tenang walaupun tak sekaya macam orang lain. Ya, orang yang kaya, orang yang harta banyak, belum tentu hidup dia tenang, belum tentu tenang. Kadang-kadang kalau kita lihat, ya, kehidupan orang miskin adalah lebih baik dan lebih tenang, ya, lebih gembira, ya, daripada orang yang kaya. Kenapa orang kaya tak, ya, hidup mereka tidak tenang? Sebab dalam harta kekayaan mereka itu dia tidak tunaikan kewajipan, ya, kewajipan yang Allah perintahkan, ya, kepadanya. Tuan-tuan, ya, maka sebab itu, ya, Allah perintahkan sangat-sangat kepada kita supaya kita jangan menjadi orang yang bakhil. Ya, jangan jadi orang yang bakhil. Kerana harta kita yang tidak berzakat ini, tuan-tuan sekalian, ya, Allah akan datangkan harta kita ini di hari akhirat kelak, ya, dan akan berkata-kata, akan bercakap kepada tuan yang memiliki harta dengan sebab dia tidak berzakat, tuan-tuan sekalian, sebagai azab. Sehingga kan Tuhan cerita harta itu akan menjadi ular. Ya, harta ni, wang ringgit, emas perak akan jadi ular. Ya, sebab apa? Ya, sebab tak berzakat, sebab tidak berzakat. Maka oleh kerana itu, tuan-tuan sekalian, ya, kita ingatlah,
ya, pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, ya, Nabi kata la yanqusu malun bi sadaqatin bal yazdad bal yazdad bal yazdad. Nabi kata, ya, tidak akan berkurang harta dengan sebab kamu berzakat. Tidak akan kurang harta dengan sebab kamu berzakat. Bahkan dengan sebab kamu zakat itu, walaupun nampak harta kamu makin kurang, tapi sebenarnya Allah akan tambahkan harta kamu. Bal yazdad, ya, bahkan Allah akan tambah, Allah akan tambah, Allah akan tambah. Inilah penegasan yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, nak menegaskan bahawa untungnya orang yang bayar zakat, ruginya orang yang tak bayar zakat. Nampak? Sebab itu dalam ayat tadi, qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dasaha. Ya, dia dapat kejayaan, kegembiraan dengan sebab dia berzakat, tetapi dia dapat keresahan jiwa, hidup tak tenang dengan sebab dia tidak berzakat. Insya-Allah, ya, nanti dalam pusingan yang seterusnya, ya, kita akan, ya, ulas lebih lanjut, ya, harta yang macam mana yang dikenakan zakat dan sebagainya. Jadi di sebagai mukadimah peringkat pertama ini, ya, wallahu alam, saya serahkan kembali kepada tuan moderator. Jazakumullah khairal jaza. Terima kasih kepada Ustaz Muhammad Asri atas pencerahan soalan tadi, iaitu zakat, dan kita jelas tanggungjawab sebagai seorang Muslim ni untuk membersihkan harta pemilikan. Mana kata kalau kita tak membayar zakat, makna ada harta yang kotor. Kotor bila bercampur dengan yang suci akan jadi kotor. Ya, jadi insya-Allah moga kita diberikan kekuatan untuk menunaikan tanggungjawab kita sebagai seorang Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi meneruskan forum kita pada malam ini, tapi sebelum itu saya mengucapkan ahlan wa sahlan kepada Yang Berhormat Haji Sufyan bin Jalil. Tak lupa juga kepada penghulu kita Muhammad Syahril, penghulu Mukim Luit 2. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk soalan kepada ahli panel yang kedua ni, ya Ustaz, tadi kita maklum pusat kutipan zakat, tugas dia adalah mengutip zakat. Jadi apa pula tugas Majlis Agama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang ini? Jadi saya mempersilakan Ustaz untuk memberikan penjelasan pada kami semua ni, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Amma ba'd. Alhamdulillah, terima kasih diucapkan kepada tuan moderator Al-Fadhil Ustaz Nek Ahmad Tarmizi bin Iklam selaku pengurus Mu'id Cawangan Jengka. Seterusnya sahabat saya Al-Fadhil Ustaz Haji Asri bin Awang selaku pengurus Pusat Kutipan Zakat Zon Tengah, mana dia duduk di tengah-tengah. Baru ni saya di zon barat bersama sahabat ni juga, ialah Ustaz Nur Hisham, Zai Hisham. Alhamdulillah sekarang ni bersama dengan dia pula. Seterusnya ialah sahabat-sahabat daripada Majlis Agama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang, daripada Ibu Pejabat Cawangan Jengka, Cawangan Jerantut, ya. Bosnya Al-Fadhil Ustaz Razif bin Husin, dan tidak dilupakan juga pemimpin masyarakat, khususnya Tuan Haji Sufyan bin Abdul Jalil selaku adun duit
yang turut hadir bersama dengan kita pada malam ini, Tok Pengulu Syaring kita, ya, bin Omar, Tok Pengulu Luit, ahli jawatan kuasa surau, pegawai surau, tuan-tuan muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa juga, ya, kepada kaki tangan, ya, PKZ dan juga pejabat agama Islam dan juga jabatan agama Islam, ya, yang ada di luar, ya. Kita ada buka pameran, ya, tuan-tuan boleh tengoklah berkaitan dengan zakat. Tuan-tuan boleh tengok berkaitan dengan zakat. Yang kedua berkaitan dengan jabatan agama, ya, apa peranan dan sebagainya. Tuan-tuan boleh rujuklah di kaunter yang telah disediakan. Kalau nak bayar zakat malam ni pun insya-Allah, ya, boleh. Boleh Ustaz? Boleh, insya-Allah, ya. Semua cukup lengkap. Dia bawa tu, bawa van tu. Kalau dia bawa lori lagi besar, ya, bawa van baru, ya, insya-Allah. Itulah untuk program kita pada hari ni, ya, insya-Allah. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Tadi kita telah mendengar, ya, berkaitan dengan tugas PKZ ataupun Pusat Kutipan Zakat, ya. Nama dah pusat, ya, kutipan, itu zakat, ya. Mana kutip memang tugas PKZ lah, ya, yang diketuai oleh Ustaz Asri, ya, di zon tengah ini. Maka peranan kami ialah Majlis Agama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang adalah mengagihkan, ya, mengagihkan zakat, ya, yang telah tuan-tuan bayar, ya, melalui Pusat Kutipan Zakat. Yang tuan-tuan bayar melalui Pusat Kutipan Zakat ialah berkaitan dengan zakat harta, ya. Tuan-tuan kena ingat bahawa zakat ini dia terbahagi kepada dua lah. Pertama, zakat badani, iaitu zakat fitrah, yang saban tahun kita bayar setiap bulan Ramadan itu. Maka itu zakat fitrah. Setiap manusia yang hidup, yang beragama Islam, ya, di atas negeri Pahang ni, wajib bayar zakat di negeri Pahang lah, ya. Kemudian yang kedua, zakat harta, itu bahagian Pusat Kutipan Zakat, ya. Kalau tuan-tuan nak bayar zakat simpanan di Majlis Agama Islam, memang kami tak terima, ya. Maka hanya boleh dibayar Pusat Kutipan Zakat. Maka di Maran kita ada Pusat Kutipan Zakat, ya. Di sebelah kedai Sam Elektrik tu ada Pusat Kutipan Zakat. Di situlah tuan-tuan akan boleh menunaikan zakat harta di situ. Maka peranan kami ialah Majlis Agama mengagihkan zakat-zakat yang telah dikutip oleh Pusat Kutipan Zakat. Contoh di antaranya, ya, yang kami pergi ziarah petang tadi ialah beberapa buah rumah. Kita nak mengenal pasti ialah asnaf yang ada di kawasan Srijaya ini. Maka ada kita dapati, ya, yang layak menerima dan ada juga yang tidak layak. Maka itulah tugas kami akan mengagihkan, ya, duit, ya, duit zakat ataupun kutipan zakat tersebut, ya. Maka sebagaimana yang Ustaz Asri maklumkan tadi, zakat ini adalah bukan semua orang boleh dapat, tapi semua orang boleh mohon. Zakat ni boleh mohon, tak kisahlah siapa pun. Tapi yang boleh menerima zakat itu golongan yang tertentu sahaja. Siapa golongan yang tertentu? Ialah 8 golongan yang telah Allah sebut di dalam Al-Quran, dalam surah At-Taubah ayat 60. Maka ada 8 golongan, tak lebih daripada itu. Maka 8 golongan ini sahajalah yang layak menerima duit zakat. Yang pertama siapa dia? Iaitu fakir, lil fuqara, ya, itu golongan fakir. Maka fakir ini ialah bila termasuk dia fakir bukan seorang, fakir ni dijamak, ya. Maka semua orang yang tergolongan fakir itu ialah layak menerima zakat. Bagaimana kita nak menentukan kita ni fakir ataupun tidak? Contoh dari segi pendapatan kita memerlukan sebanyak RM100 dalam satu hari, contoh untuk perbelanjaan diri kita dan juga ahli keluarga kita. Contoh, ya. Kalau kurang daripada itu pun tak apa, ya. Ini cuma contoh. Bagaimana contohnya? Contohnya dia nak memerlukan RM100 sehari perbelanjaan anak, isteri dan sebagainya, anak belanja anak sekolah dia pula dan sebagainya.
maka memerlukan RM100. Contoh. Tetapi dia bekerja hari itu tak dapat sampai setengah, RM50 pun tak sampai, dapat RM40 saja, maka dia jatuh fakir. Ya, maka dia jatuh fakir, maka layaklah dia mendapat duit zakat. Maka itu golongan yang pertama. Golongan yang kedua yang dinyatakan oleh Allah ialah miskin, orang yang miskin. Ya. Kadang-kadang kita sebut fakir dan fakir miskin. Dia dah dua golongan. Bukan fakir miskin itu satu. Fakir satu golongan, miskin satu golongan. Maka dua golongan tersebut. Macam mana kita nak menentukan diri kita ini golongan miskin? Contoh serupa juga, dia nak memerlukan RM100 pada hari tersebut, ya, untuk perbelanjaan diri dia, isteri dan anak-anak dan sebagainya, maka dia memerlukan RM100. Tapi dia bekerja dengan bersungguh-sungguh, tapi hari itu tak sampai 100, dapat RM70 contohnya, maka dia tergolong dalam golongan miskin. Ya, maka inilah golongan yang paling besar sekali, yang paling banyak disebut di dalam Al-Quran untuk kita bantu, untuk kita tolong. Yang kedua siapa? Yang ketiga golongan amil. Amil ni siapa dia? Yang tukang kutip zakat. Ada. Kalau hari bulan Ramadan, amil-amil yang telah kita dilantikkan, ya, telah dilantik di dalam kawasan Maran ni lebih kurang 50 orang. Ya, 50 orang kawasan Maran termasuk Cenor lah, ya, yang telah dilantik. Ya. Yang seterusnya amil-amil ni termasuklah juga pusat kutipan zakat. Amil juga, sebab kita majlis agama melantik amil ni untuk kutip zakat. Maka selain daripada itu, siapa yang mengutip maka salah dari segi undang-undang. Ada. Maka boleh diambil tindakan. Dulu kita pernah dengar khutbah berkaitan siapa yang membayar zakat ataupun mengutip zakat tanpa tauliah, dia ada tangkapan di situ. Itu yang menangkap itu pejabat agama lah kalau di daerah Maran ini, ya, maka dia yang berurusan. Okey. Yang seterusnya tuan-tuan siapa lagi? Iaitu lepas amil, iaitu golongan yang seterusnya ialah wal amili. Kemudian selain daripada itu, orang yang seterusnya ialah orang yang digelarkan muallaf. Muallafati qulubuhum, iaitu muallaf. Muallaf ni siapa dia? Orang yang baru, ya, memeluk Islam, orang yang berjinak-jinak dengan Islam dan sebagainya, maka dia layak menerima zakat. Wa imma dia itu golongan yang kaya. Muallaf yang kaya, yang baru masuk Islam, dia kaya, tapi dia muallaf, masuk dalam golongan yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka empat golongan ini dinamakan golongan muqaddam, yang diutamakan. Ya, golongan yang diutama, yang perlu kita tolong dan bantu. Pertama tadi fakir, yang kedua miskin, yang ketiga amil, yang keempat ialah golongan muallaf. Yang selebih daripada itu dikatakan golongan muakhar, empat lagi. Ya, golongan yang empat lagi siapa dia? Iaitu di antaranya ialah iaitu gharimin, ya, gharimi fi sabilillah, ibnu sabil, ya. Maka itu semuanya adalah dikatakan golongan muakhara. Bukan tak boleh bantu, perlu bantu. Ya, ibnu sabil. Ya, ibnu sabil ni siapa? Anak-anak kita yang belajar dan sebagainya. Nanti insya-Allah saya akan terang lebih detail berkaitan dengan agihan-agihan yang tuan-tuan mungkin tidak tahu dan sebagainya. Sebab itu kadang-kadang, ya, kami buat tajuk betul ke mu'ik ni mengagihkan zakat. Kadang-kadang tuan-tuan muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, bila kita pergi ziarah, ya, pergi ziarah rumah-rumah dan sebagainya, ya, kita tanya dapat tak bantuan zakat? Tak dapat, dia kata. Tapi bila kita ambil IC dia, oh dapat rupanya. Kita hak yang pergi bagi dia, kita tanya pula kat rumah dia, dia kata tak dapat juga. Tak dapat juga. Ada juga yang mengatakan duit mu'ib dapat, tapi pusat zakat tak bagi lagi. Pusat zakat juga yang kena. Dia kata pusat zakat yang kutip. Sama lah itu. Itulah kita panggil pusat zakat dengan mu'ib ni, ialah panggil bersekali, supaya tuan-tuan dapat jelas, ya, siapa yang tukang kutip, siapa yang mengagihkan. Maka pusat zakat yang kutip, maka majlis agama ataupun mu'ib mengagihkan duit zakat tersebut. Maka mu'ib ini adalah ayahnya,
maka anaknya adalah pusat kutipan zakat. Kami ni anak beranak, tak? Bukan orang lain pun, tak? Agensi yang sama, maka ayahnya bagi anak tukang kutip. Macam kita lah, anak beranak begitu juga, tak? Ayah tukang menghabis duit anak pun ada, tak? Macam tu lebih kurang, anak cari duit, ayah tukang menghabis, ayah duduk rumah. Ada juga ayah yang kutip, ayah yang cari duit, anak tukang berhabis duit. Begitulah keadaannya, semasa kita. Maka tuan-tuan muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam pengagihan zakat ini, kita sebagaimana saya maklum awal tadi, bahawa semua orang boleh mohon zakat. Tidak ada lagi di dalam kawasan saya yang pernah saya jaga orang nak borang ataupun orang yang nak duit zakat, nak mohon zakat. Kami sentiasa akan memberi, tidak pernah menolak. Dia nak mohon, tak ada masalah, tapi membagi itulah yang kami kena selidik dan kami kena tengok bagaimana kami nak menentukan dia boleh dapat ataupun tidak. Maka apabila tuan-tuan hantar borang kepada kami akan masuk dalam sistem kami, tuan-tuan layak ataupun tidak, dia ada kiraan, iaitu hak kifayah. Maka hak kifayah itulah yang menentukan tuan-tuan layak ataupun tidak. Maka insya-Allah, dari segi kalau orang kata payah nak mohon zakat, payah. Orang kata payah sangat, tidak. Yang penting tuan-tuan datanglah. Datang ke pejabat kami, Tuan Amil ada di sini sebagainya sebagai wakil, boleh bertanya dengan Tuan Amil kita, Tuan Haji Zubir yang telah kami lantikkan dia, bukan orang lain. Tuan-tuan kenal Tuan Haji Zubir, kalau haji selain pada Haji Zubir, bukan Amil yang dilantik oleh MUI ataupun majlis agama, maka itu mungkin sedikit dan sebagainya. Kalau ada yang sedikit, boleh maklum, boleh kita selidikkan dia, siapa dia ni, supaya kita boleh ambil tindakan, contoh. Maka sebab itu kita kena salur betul-betul. Kadang-kadang tuan-tuan bukan bayar zakat dengan mu'id pun, tiba-tiba mohon zakat dengan mu'id, minta bantuan dengan mu'id. Contoh, bukan tuan-tuan di sini, ni yang mungkin Afrika Selatan, contoh, dia marah ke mu'id macam-macam, tapi bila kita cek fitrah pun tak bayar dengan mu'id pun ada. Dalam senara kita tengok, ada juga yang tak bayar dengan mu'id, tapi dialah yang bergaduhnya, dia tak dapat duit bantuan zakat dan sebagainya. Sebabnya kita kalau bayar dengan golongan orang lain, kita kena tengoklah layak tak layak kita ni menerima zakat, sebab kita tak pernah bayar zakat dengan majlis agama ataupun pusat kutipan zakat. Maka itulah yang kami nak jelaskan pada tuan-tuan, supaya kita ini dapat jelas peranan kami ialah PKZ dan juga MUI ini, apa peranan kami masing-masing. Kalau nak bayar zakat harta, mesti bayar di zakat pusat kutipan zakat, sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Al-Fadhil Ustaz Asri tadi. InsyaAllah sekadar itu saja untuk pusingan ini. Kalau ada nanti kita akan berbual bicara lagi, insyaAllah. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairul jazak. Terima kasih kepada Ustaz Muhammad Isa bin Hussein atas penjelasan berkaitan dengan peranan Majlis Agama Islam dan Adat Kesam Melayu Pahang. Kita ada 14 cawangan, Ustaz. Kita ada 14 cawangan daerah seluruh ni Pahang. Jadi tuan-tuan kalau yang berada di Marai ni, boleh pergilah ke Pejabat Majlis Agama Islam dan Adat Kesam Melayu Pahang, cawangan daerah Marai. Jangan pergi ke Jengka pula, tak boleh melangkau daerah. Lepas ke Jengka akan tendang balik ke Marai. Itu tak boleh. Tak boleh. Ada orang datang daripada Marai, datang ke Jengka, ambil borang tak ada masalah. Bila hantar borang, dia kena hantar ke Marai. Orang Jengka gitu juga. Orang Jengka tak boleh datang ke Marai untuk hantar borang untuk diproses, tak boleh. Kalau nak ambil borang saja boleh. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi saya sebut 30 pusingan dah. Lama sangat. Jadi kita pendekkan. Kita langkau terus sampai pusingan ke 30 dah kita. Kalau lama tadi kan sampai ke subuh kan. Untuk mulu nak balik Kuantan. YB tak apa, YB dekat aje. Ustaz Asri nak balik Temerloh. Sahabat-sahabat ada nak balik Kuantan. Jadi kita ringkaskan.
Bagi pusingan yang ke-30. 29 lah Ustaz. Jadi insya-Allah kita biasa untuk soalan panel yang pertama, kita biasa dengar berkaitan dengan zakat fitrah, ada. Orang kata, awak tak bayar zakat, kau bayar zakat. Zakat benda awak bayar. Zakat fitrah. Zakat harta kau tak pernah dengar ni apa? Jadi untuk itu saya minta panel yang pertama untuk memberi penjelasan kepada kita selain pada zakat fitrah tu. Panel yang kedua dah sebut tadi zakat harta. Jadi minta panel yang pertama untuk memberi pencerahan berkaitan dengan zakat harta. Falyatafaddal mashkura. Baik, terima kasih kepada Ustaz ni. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Jadi selepas ni tengok pada gaya tuan-tuan ni nak minta borang bantuan zakat belaka gayanya. Ya. Lepas ni Ustaz Isa kena bagilah. Kan? Tapi mohon boleh, dapat belum tentu. Tuan-tuan Baik, berkaitan dengan zakat ini, ya, sebagaimana kita maklumi, ada zakat yang kita bayar pada bulan puasa. Itu zakat fitrah nama dia. Dan zakat itu sebenarnya dia dapat membantu umat Islam yang hanya sedikit. Sebab apa saya kata sedikit? Ya, sebab zakat fitrah ni tak kira orang kaya, orang sederhana, orang banyak duit, orang sikit duit, zakat dia RM7 setahun. Itu je. Sebenarnya tak banyak sangat membantu. Tetapi yang dapat membantu orang-orang miskin ni, tuan-tuan, yang orang miskin ni berapa ribu Ustaz yang mu'id bagi bantuan dalam bentuk bulanan. Ya, ramai ya, dalam 3-4 ribu. Ya, lebih daripada itu lagi saya rasa. Ya, yang orang-orang miskin, orang fakir, dia dapat bantuan zakat ini dalam bentuk bulanan. Tiap-tiap bulan dapat. Tiap-tiap bulan dapat. Tuan-tuan, hasil daripada mana? Hasil daripada ya, zakat yang dibayar oleh orang Islam, terutama sekali ya, di negeri Pahang ini kita, tuan-tuan. Jadi ada yang bayar zakatnya sampai puluhan ribu setahun. Ya, sebab dia bergantung kepada harta seseorang. Jadi tuan-tuan sekalian, ya, itu zakat Ramadan yang disebut zakat fitrah. Dia ada satu lagi zakat yang disebut zakat al-mal, ya, zakat mal, iaitu zakat harta. Di dalam zakat harta ini, ya, ada beberapa kategori yang disebut sebagai harta. Ya, ada zakat yang namanya harta juga, iaitu zakat emas. Kalau orang perempuan ni dia ada emas. Tuan-tuan yang hadir hari ini, mungkin barangkali isteri tak datang malam ni. Ya, isteri tak datang dengar. Tuan-tuan, mungkin isteri kita banyak emas, tapi kita tak sedar. Ya, itu kadang-kadang hidup tak tentu arah. Emas banyak, tapi rasa gelisah, resah. Kenapa? Kerana dalam emas itu tidak ada keberkatan. Sebab apa tak ada berkat? Sebab tak bayar zakat tadi. Boleh semak. Tuan-tuan nanti boleh sembang-sembang sebelum tidur dengan isteri, tolong cek berapa banyak emas yang ada pada isteri. Ya, boleh semak. Jadi saya nak cerita sedikit, emas yang macam mana ni yang kena zakat ni. Ada dua keadaan emas yang perlu kita ambil kira, ya, terutama bagi orang perempuan golongan wanita. Ya, boleh kita katakan orang perempuan ni dia mesti ada emas. Paling-paling tidak sekurang-kurangnya sebetuk cincin. Ya, paling tidak. Ada orang yang memiliki emas yang banyak sampai tak termampu dia nak pakai. Tak mampu nak pakai banyak. Tuan-tuan, saya pernah jumpa ada seorang hamba Allah ni, dia ni seorang peniaga. Bukan orangnya duduk di Maran. Tapi agaknya bukan orang sini lah kok. Ya, saya tak sebut di mana-mana. Pernah satu hari dia datang ke pejabat. Dia datang ke pejabat dalam keadaan pakai pakaian dia, ya, kata orang tu taklah kemas sangat, tak nampak orang yang berada. Ya, kemudian dia datang dan kita pun tak jangka dia ni banyak harta. Rupa-rupanya dalam keadaan dia pakai yang lebih kurang je pakai cara orang kampung, tiba-tiba dia letak atas meja satu bungkus yang kita duk menyangka dia nak bayar, nak mohon zakat, Ustaz. Ya, saya ingat dia nak mohon zakat. Jadi rupanya bukan nak mohon, Ustaz. Dia kata saya nak cuba kira zakat. Saya kata, akak nak bayar zakat apa ni? Nak kira zakat emas. Cuba timbang. Mana emas akak? Ni dalam bungkus.
Bila kita timbang, tuan-tuan sekalian, dia ada lebih kurang 2,5 kilo Subhanallah. emas dia. Ya, 2,5 kilo. Saya terkejut. Ya, Masya Allah. Itu beberapa tahun yang dulu, sebelum Covid dulu ya. Tapi kalau dinilai sekarang ni, tuan-tuan, 1 gram tuan-tuan berapa? Tahu berapa harga emas sekarang 1 gram? Ya, 200 berapa? Kalau orang perempuan tahu. Berapa? 200 berapa? Orang perempuan? 200? Tak tahu juga. Memang tak beli emas lah ni, tuan-tuan sekalian. Ya. Kalau tanya orang lelaki, patut kalau tak dapat jawapan. Tapi ada orang lelaki tak pakai emas pun dia tahu. Dia tahu harga emas. Sebab apa? Sebab dia suka kepada emas. Dia suka beli, disimpan. Okey, tak apa. Ya, 200 lebih tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak tahu berapa nilai emas 1 gram, ya, 85 gram itu nilai dia sekarang 22,000. Sekarang ni 22,000. Ya, dah hampir nak mencecah hampir dekat-dekat 300 1 gram. Tuan-tuan, cuba bayangkan orang itu yang akak tu ada 2,5 kilo. 2,5 kilo, tuan-tuan. Ya, agaknya berapa puluh ribu emas yang dia ada, tuan-tuan. Tapi dia datang tu agaknya kerana tidak tenangnya jiwa. Dia rasa gelisah, hidup tak tenang, harta banyak tapi tak dapat ketenangan. Ya, tuan-tuan, orang yang harta banyak belum tentu tenang. Ya, selagi mana dia tidak menunaikan kewajipan kepada Allah Ta'ala. Baik, sebagaimana saya jelaskan tadi. Ingat tuan-tuan, takut ada pada kita. Ya, jadi selepas itu, ya, ada pegawai kita kirakan, ya, kita pun beritahu akak kena zakat sekian banyak, ada beberapa ribu kena zakatnya. Ya, berapa ribu. Jadi dia pun menceritakan bahawa, ya, sebenarnya kata dia, sebenarnya, ya, emas yang akak punya ni lebih daripada ini. Lebih daripada ini. Ya. Lebih lagi, tuan-tuan. Ya. Jadi dia datang tu kerana nak bayar zakat, agaknya rasa bersalah, kerana rasa tak berkat. Ya, sepatutnya emas dia itu ada lagi dekat-dekat 1 kilo. Ada lagi dekat 1 kilo tetapi hilang, dicuri. Ya, dicuri. Mungkin orang yang mencuri tu orang susah kok, orang miskin. Payah sangat tak bayar zakat, aku pergi ambil je, kata dia. Kata orang miskin ni tadi. Kan? Jadi tuan-tuan sekalian, ya, betul lah yang hadis Nabi SAW mengatakan dalam satu hadis, orang-orang yang bayar zakat ini harta dia akan dibenteng, akan dijaga, dipelihara oleh Allah Ta'ala. Ya, akan dijaga. Maknanya harta, ya, dah kita tunaikan kewajipan kita kepada Allah, sembahyang kita tak tinggal, zakat kita laksanakan, ya, maka tuan-tuan sekalian Allah pelihara. Jadi tentang bagaimana Allah pelihara itu urusan Allah. Kita tak ada kemampuan, ya, untuk memelihara sepenuhnya. Tak ada kemampuan. Hatta tuan-tuan sekalian, kita nak lihat, ya, hebat tak hebat kita ni, lemah tak lemah kita, tuan-tuan sekalian. Ya, walaupun kalau kita tengok kita berada dalam rumah, seseorang yang tuan rumah tu ada dalam rumah, tapi tetap juga dapat masuk pencuri dan mencurikan harta benda dia. Ya, menunjukkan bahawa walaupun kita ada, tapi kita tak mampu juga untuk menjaga, melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jagalah harta, tuan-tuan sekalian, ya, dengan zakat. Kerana bila kita jaga zakat, kita laksana zakat, bermakna kita tunaikan permintaan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi mungkin tuan-tuan nak tahu ni, ya, harta yang macam mana. Sebahagiannya ada emas. Orang perempuan yang ada emas yang dipakai, ada emas yang disimpan. Yang disimpan bila cukup setahun, ya, had dia iaitu 85 gram, tak kurang daripada itu. Kalau disimpan selama setahun, 85 gram ataupun lebih daripada itu. Kalau 2 kilo setengah tadi, tuan-tuan, ya, memang terlajak kena dah. 85 gram je simpan, kena. Ya, apabila cukup setahun, kena zakat 2,5% daripada itu. Yang emas yang dipakai, orang perempuan ni kena juga zakat. Apabila dipakai, ya, cukup 500 gram, lebih daripada 500 gram. Maknanya setengah kilo dipakai. Tuan-tuan, sikit je tak? Setengah kilo. Kalau tuan-tuan kadang-kadang kita lalu-lalu, orang muda tapi jalannya bongkok, tu emas banyak lah tu. Dia sangkut kat leher dia. Kan? Baik. Itu dia. Jadi emas-emas yang ada, yang dipakai, yang disimpan, semua dikira zakat. Ya, nanti tuan-tuan sekalian mungkin tak berpeluang malam ini, datang ke pejabat zakat. Ya, datang ke pejabat zakat, buat kira-kira kita.
Ya, ini tanggungjawab kita kepada Allah apabila Allah bagi harta dekat kita. Ya. Baik. Yang kedua iaitu wang simpanan. Tuan-tuan mungkin ada simpan duit di rumah. Ya, mungkin ada simpan duit di rumah. Ya, kalau tak banyak sikit, kalau tak sikit banyak, tapi kena kira. Mungkin tuan-tuan sebelum ini kita dah ada duit tapi kita anggap kita tak kena zakat. Ramai orang begini. Jadi kata saya bukan orang kaya, tengok rumah kecil. Betul rumah kecil tapi duit banyak. Tuan-tuan, ada orang rumah besar tapi duit tak ada. Kan? Betul tak? Tuan-tuan. Jadi dia bukan bergantung kepada tengok rumah besar ke, kereta besar ke tak. Ya, dia bergantung harta yang disimpan itu. Seperti wang ringgit tadi, ya, kalau disimpan selama setahun, sekurang-kurangnya ada sejumlah RM22,000 tadi. Tuan-tuan. Tuan-tuan cuba renung ni, cuba renung malam ni, makcik-makcik yang ada sebelah. Ya, kita duk simpan bertahun-tahun ni. Ya, tapi tak ambil kira. Tak ambil kira sebelum, oh malam ni baru aku tahu katanya. Rupanya aku duk ingat tunggu RM100,000 dulu baru nak bayar zakat. Tak, tuan-tuan. RM22,000 je tuan-tuan simpan. Katakanlah simpan daripada tahun lepas sampai sekarang ni. Duit kita tak usik-usik RM22,000 tu. Tuan-tuan wajib keluar zakat 2,5%. Berapa zakat ni? Oh, tuan-tuan, ya. Berapa zakatnya? Saya nak bagi CP mudah pada tuan-tuan. CP mudah. Supaya tuan-tuan dapat anggaran dia. Baik. Kalau tuan-tuan nak kira zakat, yang kata 1/40 daripada harta itu, ataupun 2.5%, iaitu dalam RM1,000, zakat kita kena keluar RM25. Daripada RM1,000, dalam RM1,000 tu RM25 zakat. Tetapi dengan syarat, bukan bermakna tuan-tuan simpan RM3,000 setahun pun nak keluar zakat. Tak. Ya, bila cukup dia punya kadar dia. Berapa tadi saya sebut? Berapa ribu? Tak ingat dah. Memang Melayu mudah lupa. Tuan-tuan, ya? Melayu mudah lupa. 22,000. Itu dia. Kalau tuan-tuan simpan setahun, 10 tahun pun, tapi duit tak sampai 22,000. Duit tak sampai pun had nisab dia. Tuan-tuan tak kena zakat. Ya, bukan sekadar lega. Ada orang bila kira-kira zakat, tuan-tuan dia rasa lega. Lega tak kena zakat. Itu pun berdoa, minta tak kena, minta tak kena, minta tak kena. Ya. Jangan sampai begitu. Ya, kalau boleh kita ni tuan-tuan, Tuhan bagi rezeki. Ya Allah, tambahkan rezeki aku sehingga aku mampu untuk bayar zakat. Ya Allah, tambah rezeki. Ya, kalau kita rasa kira-kira zakat, duit simpanan kita tak cukup, kita minta dengan Allah, ya Allah, kau tambah rezeki pada aku. Semoga dengan apabila cukupnya rezeki yang kau beri ini, cukup nisab, aku nak bayar zakat. Itu lagi baik tuan-tuan sekalian. Ya, tu duit simpanan. Ya, duit simpanan ni ada setengah orang disimpan dekat rumah, ada simpan dekat bank. Duit simpanan dekat bank pun kena zakat. Ya, simpan dekat bank. Simpan dekat tabung haji kena kira. Bukan keluar zakat tak. Saya buat contoh begini. Katakanlah tuan-tuan ada duit simpan di tabung haji sebanyak 20,000 di tabung haji. Ya. Kemudian tuan-tuan ada satu lagi simpanan dalam bank yang lain. Contohnya bank mana dekat sini? Ya, CIMB. Ada dua bank je contoh. Tuan-tuan simpan tabung haji 20,000, ada sedikit lagi duit kita adalah 3,000, 4,000 begitu, simpan di CIMB. Bagaimana nak kira zakat ni? Tengok-tengok duit di CIMB tak cukup dia punya 22,000. Tak betul cara kira dia. Tuan-tuan kena jumlahkan duit yang ada dalam tabung haji dengan bank-bank yang lain. Kalau 20,000 campur dengan 3,000 duit CIMB, duit kita ada berapa? 23,000. Cukup dah nisab tu. Ya, sepatutnya kena 23,000 tu. Tapi tak kena yang 23,000, dia hanya kena yang 3,000 saja. Duit yang ada di CIMB, ya, sebab CIMB dia tak keluarkan zakat untuk kita. Duit kita simpan di tabung haji dah keluarkan zakat untuk kita. Jadi tak payah keluar yang tu. Jadi masa nak kira zakat, kena campurkan sekali. Kena gabungkan sekali. Rasa-rasa kena tak zakat ni? Rasa-rasa ada tak ni? Ya? Tunduk je, takut kena zakat. Tuan-tuan, jangan risau. Saya pun tak tahu duit mana. Ya, kadang-kadang nampak, kena Ustaz, kena. Kita rasa dia kena zakat, dia cepat je mengaku. Rupa-rupanya duit pun tak ada, tuan-tuan. Ya? Rupanya yang dia nak kata kena tu, nak beritahu yang kawan dia sebelah ni kena. Yang kawan dia nunduk tadi tak menjawab. Okey, tuan-tuan. Yang ketiga, selain daripada harta simpanan itu, kita ada zakat pendapatan. Hasil pendapatan ini, ada orang yang bekerja makan gaji, seperti cikgu-cikgu sekolah, tuan-tuan sekalian. Ya, cikgu-cikgu sekolah ni untuk makluman tuan-tuan sekalian.
Ya, di sekolah, untuk sekolah. Ya, mana-mana guru yang membuat potongan zakat, bayar zakat dalam negeri Pahang kita ni. Seluruh negeri Pahang ni, mana-mana sekolah, gurunya dan kaki tangan buat potongan zakat, tak kurang daripada 90% bilangan guru yang potong zakat. Kalau sekolah rendah, dia nak jumlah zakat yang dibayar tiap bulan itu hanya RM1,000 saja sekolah rendah. Ya, kalau sekolah menengah RM2,500. Tapi bilangan itu 90%. Mana-mana ya sekolah, guru sekolah yang buat potongan ini, tuan-tuan sekalian, ya, maka sekolah ini ya layak dan dapat ya pulangan zakat itu kepada sekolah 30%. Ya, ini siapa yang bagi kebenaran ini? Amanah ini siapa yang bagi? Majlis Agama Islam bagi. Ya, dibagi yang disebut sebagai wakalah. Ya, majlis mewakil kepada sekolah untuk mengagihkan zakat kepada pelajar-pelajar yang terutama sekali pelajar miskin. Ya, tuan-tuan sekalian, bayang. Ya, kita dalam musim sebulan ini, tuan-tuan sekalian, sebulan 2 bulan ini, banyak sekolah-sekolah yang menjemput kita. Ya, guru besar telefon, pusat zakat, pengetua telefon, ya, pusat zakat untuk datang ke sekolah beri taklimat, dan pengetua guru besar ini memberi kerjasama dan mendorong guru-guru untuk potong zakat. Supaya apa? Supaya bila cukup 2 syarat ini, pihak sekolah itu akan dapat pulangan 30%. Tuan-tuan cuba bayang. Ya, daripada zakat yang mereka keluar, terus dapat tiap-tiap bulan kepada pelajar, terutama sekali yang miskin. Dan di antaranya juga, tuan-tuan sekalian, iaitulah pendapatan hasil-hasil kebun. Kalau musim sekarang ni musim durian ni. Ya, tuan. Nah, siapa ada sini durian banyak? Memang tak mengaku, taubat tak mengaku, tuan-tuan sekalian. Ya, tak mengaku ni rasa. Ada kebun durian siapa? Tak kisahlah kebun durian ke, buah-buahan lain ke, hatta kepada ya dia dapat hasil getah, hasil kelapa sawit, itu adalah semua pendapatan. Semua pendapatan, tuan-tuan sekalian. Jadi semua dikira. Ya, semua dikira. Ya, secara umumnya tuan-tuan sekalian, segala harta yang ada pada kita, dalam bentuk wang ringgit, dalam bentuk emas perak, dalam bentuk pendapatan kita, termasuklah pertanian dan termasuklah ternakan lembu. Di kampung ni banyak tak orang ternak lembu, tuan-tuan? Ada? Ya, Tok Empat, mana Tok Empat? Ada Tok Empat? Tok Mula. Ada orang ternak lembu? Tak mengaku juga, tuan-tuan sekalian. Sebab dia risau. Dia dah, oh aku ni ternak lembu banyak ni. Ya, 30 ekor dia ternak setahun, tuan-tuan, dia kena keluar zakat sekor. 30 ekor, ya, dia kena keluar zakat sekor. Bila dia tahu ni, tuan-tuan, nak sampai setahun, dia pergi jual sekor. Okey. Entah. Malaikat duk tengok, kuat nom nipu, kata dia. Malaikat kata, tuan-tuan ya, nak sampai setahun jual, nak sampai setahun jual. Rupanya tak berkembang-kembang lembu dia, tuan-tuan. Sebenarnya jangan takut, orang ternak lembu ni lagi dijual, sebenarnya lagi barokah, lagi tak putus lembu tu beranak. Tak apa, lembu betina lah beranak, bukan jantan, tuan-tuan. Kalau dah ternak lembu jantan 30 ekor, jangan harap beranak. Lembu jantan tak beranak, kan? Jadi zakat itu, ya, bukan sekadar bertambahnya lembu, tetapi Allah pelihara. Itu maksud dia. Barakat itu kerana Allah pelihara. Ya, lembu itu, ya, ternakan itu tidak ditimpa sakit, yang penyakit berjangkit dan sebagainya. Baik. Dan akhir sekali, tuan-tuan sekalian, ya, akhir sekali, kalau kita nak cerita pasal kaedah nak kira zakat, jenis-jenis zakat ni, ya, tuan-tuan sekalian, nanti, ya, ada satu ketika nanti, ya, kita buat ceramah khusus di surau ni. Boleh? Ya, buat ceramah khusus di surau. Ya, nampak? Jadi malam ni mungkin tuan-tuan pun tak menjangka kita nak cerita apa ni, apa bila sebut zakat apa ni. Tapi bila tahu dah, ya, nak kira zakat, silap gaya tuan-tuan pun tak datang. Ya. Dia tahu dah ni, aku lembu dulu ustaz dah cerita dah ni. Aku kebetulan lembu ada 50 ekor. Ni kalau datang mau ni, kata dia. Tuan-tuan jangan risau. Ya, orang-orang yang ada harta ni kalau boleh datang. Kenapa, tuan-tuan? Ya, dengan datangnya itu untuk mendapat ilmu, ini satu barakah, satu rahmat daripada Tuhan. Satu rahmat daripada Tuhan. Ya, jadi tuan-tuan, akhir sekali, tuan-tuan jangan takut dengan zakat ini. Tapi yang paling penting yang saya nyatakan tadi, mana-mana yang isteri tuan-tuan yang ada mas, tuan-tuan tak tahu berapa berat dia, datang ke pejabat zakat marai. Ya, timbang. Ya, kalau kena bayar, jangan pula, aduh silap pula datang, kata dia. Tuan-tuan,
Ya, kira-kira rasa macam tak kena tadi. Bila datang-datang kena. Ya, akak kena zakat. Aduh, berbalah pula dengan laki bini. Itulah, aku dah khabar jangan datang tadi. Tuan-tuan sekalian. Ya, maknanya kalau kena zakat, tuan-tuan sekalian jangan risau. Kalau harta kita kena zakat, tuan-tuan ingat, bermakna Allah nak tambah harta kita. Ingat ya? Sebab itu jangan lari, jangan takut. Siapa sahaja yang ada harta, jangan kita buat tak peduli kepada harta yang kita miliki ini. Kerana Allah Ta'ala sebut dalam Quran, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Kata Allah Ta'ala, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak. Tuhan cerita pasal emas ni. Ya? Tuhan cerita pasal emas. Ni orang perempuan di sebelah tu, sebelah tabir tu. Jangan lari, jangan menyorok. Ya? Dengar ni. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Kata Allah Ta'ala, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak, mereka tak keluar zakat. Mereka tak keluar zakat. Ya? Apa akan jadi? Tuhan kata, fabashshirhum bi'adzabin alim. Wahai Muhammad, kamu tolong cerita kepada orang ni. Orang yang tak keluar zakat ini, kamu tolong beritahu, mereka akan mendapat seksa. Mendapat seksa dan azab di hari akhirat kelak. Bagaimana azabnya? Emas itu akan dibakar dan dicelup api neraka. Dan ditampar, disela ke seluruh tubuh badan orang yang menyimpan emas yang tidak mengeluarkan zakat. Begitulah juga harta-harta yang lain. Dalam hadis Nabi sebut, orang yang simpan duit, orang yang simpan harta, ya, Allah jadikan harta yang tak keluar zakat itu, ya, dalam bentuk seekor ular yang sangat berbisa, akan mematuk tuan dia. Kata ular itu, inilah hasil daripada harta yang kamu simpan, yang kamu tidak keluarkan zakat. Jadi tuan-tuan ingat, harta yang Allah beri kepada kita adalah sementara. Adalah sementara. Allah nak menguji kita sama ada kita bersihkan harta itu dalam bentuk zakat ataupun tidak, apabila Allah memberi, ya, kita lebih daripada orang lain, lebih daripada orang miskin. Bila kita bayar zakat, bermakna kita dapat bantu golongan-golongan yang Allah perintahkan, yang selayaknya mereka ini akan dapat. Jadi insya-Allah, tuan-tuan, saya rasa cukup sekadar itu. Ya, insya-Allah nanti kita akan bersembang, ya, lebih panjang, ya, bersesi soal jawab nanti insya-Allah. Ya, pihak surau, ya, boleh berhubung, ya, dengan pegawai kita Zakat Maran. Ya, mungkin kita buat dalam bentuk satu ceramah, ya, ceramah khusus berkaitan dengan, ya, zakat, kaedah pengiraan dia dan sebagainya, dan kita sediakan sesi soal jawab, dan tuan-tuan boleh soal jawab nanti insya-Allah. Ya, jadi insya-Allah sekadar itu dulu daripada saya. Tuan-tuan sekalian, apa-apa persoalan berkaitan dengan zakat, tuan-tuan boleh datang ke pejabat zakat. Kalau tak datang pun tak apa, sila telefon, insya-Allah kami akan melayan. Ya, tetapi, ya, ingatan daripada saya, daripada kami semua, pusat zakat dan juga majlis agama, tuan-tuan sekalian, ya, hendaklah kita berhati-hati dan mengambil berat, ya, dengan harta yang Allah kurnia. Ingat, kalau Allah bagi lebih kepada kita, bermakna Allah nak perintah kita supaya keluar zakat. Ya, itu saja daripada saya. Insya-Allah ada kesempatan kita berjumpa, ya, kembali tuan-tuan sekalian, ya, dan saya serahkan kembali, ya, kepada moderator kita Ustaz ni. Ya, silakan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairal jaza. Terima kasih kepada Ustaz Asri atas penjelasan kepada kita berkaitan dengan zakat harta. Alhamdulillah, saya kira penjelasan daripada Ustaz tadi dah jelas dah. Tapi Ustaz bagi tawaran, kan, untuk mengadakan kuliah khas ataupun ceramah khas berkaitan zakat kepada warga Qaryah Srijaya. Jadi jangan lepaskan peluang, insya-Allah. InsyaAllah pada kira-kira penutup dah tak? Ustaz, soalan yang terakhir insya-Allah saya akan beri kepada panel yang kedua, iaitu biasanya kita mendengar bantuan diberikan kepada golongan janda, anak yatim, OKU dan warga emas. Jadi adakah penilaian MUID dalam menagihkan bantuan juga melihat kepada pengkelasan golongan berkenaan? Jadi saya minta Al-Fadhil Ustaz untuk memberikan penjelasan kepada kami semua, insya-Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Ustaz Nik di atas soalan yang diajukan kepada saya. Betulkah MUIC ini mengagih sebagaimana yang sedia maklum, hanya golongan janda, anak yatim, orang OKU dan sebagainya. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya menjawab soalan tersebut, tuan-tuan agak-agaknya setakat hari ini berapa dah MUIC agihkan zakat? Agak-agaknya lah. Kalau dah menjawab 10%. Hampir ya, pada hari ini saya tengok dalam statistik kita tadi ialah 98.148 juta yang telah kita agihkan ya setakat hari ini ya. Esok Allah akan tambah lagi lah ya. Maknanya agihan zakat itu saban hari sentiasa meningkat ya. Minggu lepas 94.2 juta, maka hari ini 98.148 juta. Maka duit zakat itu sebagaimana tajuk yang diutarakan tak begitulah. Agaknya yang sebut juta-juta ni macam jual pisang lah. Banyak duit ya. Maka daripada mana? Sudah pastinya daripada hasil zakat yang telah tuan-tuan keluarkan ya. Makna agihan itu kalau nak mengikutkannya ya, agak macam sikit ke banyak agaknya ya. Itu baru setengah tahun. Bulan 6 ya lah. Ini 30 hari bulan 6. Ini hari baru 6 bulan ya. Kita telah agihkan Dan untuk daerah Maran saja ya, untuk penerima bulanan daerah Maran ya, zakat yang saya jaga hari minggu lepas ya, bulan ni minggu ni tidak ada ya yang dapat bulanan ya, sebanyak 359 orang ya, selama 6 bulan ini ya. Maka MUIC mengambil kira daripada banyak segi aspek lah ya, sebagaimana yang telah nyatakan. Di antara jumlah tu tadi 300 lebih itu, ada yang menerima bulanan sebanyak RM300, ada juga yang menerima RM400, ada juga yang menerima RM500. Tengok kadar-kadarnya, tengok golongan yang macam mana. Kalau ramai anak dan sebagainya, dia susah dan sebagainya, kita tengok ya. Maka kita ambil purata 359 orang ataupun 360 orang, didaratkan dengan 500 agak berapa sebulan yang MUIC bagi kepada golongan ini. Maka sebanyak 180,000 satu bulan. Kalau setahun, mungkin hari esok dah bertambah lagi ya, kita kira untuk 360 orang ni hampir 21.2 juta untuk setahun. Itu daerah Maran saja. Belum lagi masuk jengka lagi ramai. Ada jengka banyak dara ke janda macam tadilah soalan ni ya tak? Maka itu dekat baru kawasan Maran ni saja ya, termasuk dengan Cino. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang saya menyebutkan pada awal tadi ialah semua orang boleh mohon zakat. Semua orang boleh mohon zakat. Cuma dari segi penilaian kita tadilah, kita akan pergi siasat, kita akan pergi ziarah rumah ke rumah, kita akan tengok ya. Dari segi borang kita nampak memanglah dari segi pendapatan dia tulis RM500 ya dah, RM500 ya, tapi anaknya 6 orang, 4 bersekolah agak RM500 sebulan, boleh tak? Boleh ke? Nak makan lagi, minyak motor dia lagi, isteri lagi ya dah, makan minum lagi, agak logik 500 sebulan. Maka kita tak berapa yakin dengan pendapatan 500, maka kita pergi ziarah, tengok oh dia ada kebun rupanya ya dah, dia ada itu, ada ini dan sebagainya, pemberian anak dan sebagainya ya. Kemudian ada lagi ya, apa nama, daripada sumber daripada JKM dan sebagainya ya. Tapi kadang dia tak nyata, tak tulis ya. Tok Pengulu ada pengalaman gitu ya. Hari ni kita tak bawa JKM. Biasanya kita akan ziarah, kita bawa JKM. Bila bawa JKM, dia tak boleh nak jawab apa lah. Kalau JKM tanya dia dapat pusat zakat, kalau dia pergi sendiri dia kata tak ya. Pusat JKM pun dia akan refer pada kita juga, dapat tak dapat ya.
Maka itulah keadaan kaedahnya, kita akan siasat dulu. Ya. Kalau melebihi daripada hak kifayah pada awal tadi, memang dah tentu dia tak layak lah. Ya, tak layak. Maka kami yang memberi zakat ini, yang agihan zakat ini bukanlah hanya golongan janda saja. Tapi kalau tuan-tuan sebut golongan janda, ya, ataupun anak yatim, maka dalam golongan 8 golongan tadi Allah tak sebut pun janda, anak yatim, tak ada. Tapi kalau janda itu jatuh kepada fakir, miskin, insya-Allah kita akan bantu. Ramai. Ya, dalam bulan minggu lepas ramai orang datang ke pejabat mohon bantuan OQ. Ya. Ya, OQ. OQ, orang kurang upaya. Ya. Makna ramai. Tak tahu daripada mana dia kata MUI ada bagi bantuan orang OQ. Ya. Memang kita ada bagi, tapi tengok tadilah yang saya katakan tadi. Adakah dia layak ataupun tidak. Ya. Maka itulah tuan-tuan, dan juga bukan setakat golongan manusia saja kita bagi, bentuk berupa barang pun kita akan bagi. Contoh dia nak berniaga dan sebagainya, ya, dia memerlukan penambahan peralatan barang untuk berniaga, kita akan bantu dari segi peralatan, ya dah, mesin ke apa ke semua, insya-Allah kita akan bantu. Tapi dari segi penilaian, ya dah, kita akan nilai dahulu, ya. Mohon tidak ada masalah mengikut syarat-syarat yang telah kita tetapkan. Ada juga di antaranya mohon untuk baik pulih rumah. Tadi saya pergi ziarah tengok rumah, ya Allah, ada. Tapi nak bantu tak cukup syarat. Sebab rumah sewa. Ya, tuan yang penyewa patut baiki rumah. Ada, kita hak menyewa ni kena tengoklah, ada. Takkan kita nak duduk macam tu je lah. Biarlah tuan dia duit dapat tiap-tiap bulan. Ada. Tapi tak baiki rumah. Kita kena bunyilah juga sikit, contoh kita nak bantu tak boleh sebab tak cukup syarat, ya, tak cukup syarat. Ada juga yang membina baru, ya, bina baru rumah, iaitu ada syarat-syarat yang tertentu. Dan begitu juga dengan tuan-tuan, ya, insya-Allah tadi ada borang tak sampai lagi, insya-Allah sekejap lagi doanya nak mohon kapek, itu kita guna dalam fi sabilillah, dalam peruntukan fi sabilillah, bukan kepada manusia saja. Bentuk ini pun di antara yang sebelah ni pun duit zakat juga tu. Kita besarkan surau kita ni menggunakan duit zakat. Betul Cik Asri? Ya? Mas Asri, ya? Betul, ya, insya-Allah. Itu guna duit zakat juga. Ya tak? Kadang-kadang begitulah keadaannya, ya. Maka itulah di antara, ya, agihan yang telah majlis agama ataupun MUI telah agihkan duit zakat yang telah tuan-tuan perjelaskan, ya, tuan-tuan bayar, ya, supaya hak yang memerlukan kita dapat agihnya, ya. Kadang-kadang kita nak agih sendiri, ya tak? Zakat nak agih sendiri, tak ada masalah, tapi cukup syarat lah, ya tak? Jangan bagi ayah kita, mak kita, adik-beradik kita, orang lain tak bagi, tak cukup syarat, ya tak? Sekurang-kurangnya cukup syarat, ya tak? Tapi kalau tak nak pening kepala, bagi Ustaz Asri je duit tu, ya, insya-Allah dia akan tahulah nak agih duit macam mana, ya tak? Nak bagi duit tu ke mana, ya, kutipan, maka duit itu akan disalur kepada majlis, akan diagihkan dengan sebaik-baiknya, insya-Allah, ya. Itulah di antara, ya, agihan-agihan ataupun golongan-golongan yang telah kita bantu, ya, telah kita bantukan melalui duit zakat, ya. Kalau di masjid-masjid, ya, contohnya imam kita itu Bilal ataupun Tok Siap, ya, imam tidaklah, ya, Bilal dengan Siap kita bantu dengan duit zakat untuk membantu dia segi allowance, ya, kerana dia bertugas menjaga masjid, ya. Kalau di sini dekatnya di New Zealand lah, ya. Di sini insya-Allah doa-doa lah malam Jumaat supaya dicepatkan, disegerakan supaya surau kita ni didirikan solat Jumaat, ya, untuk melepaskan tuan-tuan ni nak pergi jauh. Alasan belaka, alasan belaka. Tapi kalau kita iman tu kuat, insya-Allah lepas ke New Zealand, ya, sembahyang Jumaat. Tapi nya kita ni iman tak berapa nak kuat agaknya, ada, ya. Bukan tuan-tuan lah, mungkin orang lain, ya. InsyaAllah kalau dah didirikan sini, kita akan imarahkan, ya, surau kita ni dengan sebaik-baiknya, dengan aktiviti-aktiviti yang berfaedah, ya, untuk masyarakat kita, insya-Allah. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, untuk yang terakhirnya, ya, maka kita kena lihat kembali kepada harta yang kita ada tadi, sebagaimana yang disentuh oleh ahli panel pertama Ustaz Asri, supaya harta kita ni berkat,
supaya harta kita ni bertambah, supaya kita, diri kita ni dalam keadaan sihat walafiat dan sebagainya, maka hendaklah kita bersedekah. Banyakkan kita, yang paling utamanya adalah berzakat itu, ya. Banyakkanlah kita berzakat. Sebab apa? Maka amalan bersedekah inilah sahaja yang dapat menyelamatkan kita. Kalau kita melihat dalam surah As-Sajdah, ya, Rabbana afsana farji'na na'mal salihah inna muqinun. Ya, minta dengan Allah bila dah mati, minta dengan Allah, ya Allah, kembalikanlah kami ke atas dunia. Nak kembali. Dia nak buat apa? Na'mal salihah, nak buat amalan yang baik. Apa amalan yang baik yang paling mudah? Ada. Dalam ayat yang lain nak minta sedikit aja, dah kalau boleh nak minta sekejap aja balik. Untuk apa? Nak bersedekah. Amalan yang paling mudah sekali adalah bersedekah. Kalau nak semayang susah. Nah, semayang ni susah, nak ambil wudu, nak bersihkan tempat dan sebagainya susah nak semayang. Tapi yang paling mudah bersedekah lah. Tak payah ambil air semayang, tak payah angkat takbir, tak payah sujud. Ambil duit, masuk tabung surau. Mana? Ada situ. Mana? Keluarkan, jangan lupa. Mana? Kalau ada RM1, masukkan dalam tu. Mudah-mudahan sedekah kita malam ni diberkati oleh Allah. Mana? Maknanya kalau yang duit zakat tadi tu, kalau hak sukuk nisab dan sebagainya tu, jangan sedekah dalam tabung tu. Mana? Jumpa pusat zakat. Inilah duit sedekah saya RM1. Ataupun inilah duit zakat saya RM1. Tak jadi gitu. Kena kira. Macam mana Ustaz Asri maklumkan tadi, kena kira dulu. Ya. Supaya kita dapat maklum harta kita itu dibersihkan, dapat dibersihkan, supaya dapat keberkatan dalam hidup kita, insya-Allah, ya. Sebab kita nak bertemu dengan Allah nanti, tidak ada yang lain. Kita tidak ada nak bawa kereta kita, ya, rumah yang besar dah. Ya, kita nak bawa adalah amalan salih, amalan yang baik. Maka banyakkanlah kita, ya, bersedekah. Amalan-amalan itulah yang dapat membantu kita, insya-Allah, ya. Sekadar itu sajalah untuk pertemuan kita pada malam ini. Sekiranya ada terkasar bahasa terguris di hati, saya minta ampun dan minta maaf, dan terima kasih kepada semua yang hadir. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jazakumullah khairal jaza. Terima kasih kepada Ustaz Muhammad Isa atas penjelasan pada soalan sebentar tadi. Jadi majlis mengucapkan banyak terima kasih kepada ahli panel yang pertama, Tuan Haji Muhammad Asri bin Awang, pengurus Zon Tengah PKZ Pahang. Ahli panel yang kedua, Ustaz Muhammad Isa bin Hussein, pengurus cawangan Muib, cawangan daerah Maran. Hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dapat melapangkan masa bersama-sama program kita pada malam ini, iaitu program Wal Bicara Khairul Ummah, Majlis Ugama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang, dengan kerjasama JPKK, Srijaya, Jaib, Jabat Agama dan juga kepimpinan masyarakat di Srijaya ini. Jadi untuk akhirnya, apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, yang lemah yang kurang itu atas kelemahan hamba ini. Jadi insya-Allah, jika diberi keizinan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan bersua lagi di lain masa dan lain program, insya-Allah. Terima kasih kepada semua. Jadi kita tutup majlis kita dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.